أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah yang saya muliakan ahli jawatankuasa surau Ad-Diniyah, datuk-datuk, datin-datin, haji-haji, hajah-hajah, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala melimpahkan rahmat dan anugerah yang sangat banyak buat kita. Dan di antara anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saat ini, pada ketika ini, di dalam surau Ad-Diniyah ini, ketika kita belajar ataupun mendengar kuliah maghrib ini, sekurang-kurangnya Allah Ta'ala memberikan kita 9 anugerah. Berapa anugerah? 9 anugerah. Yang mana yang telah kita selesai solat maghrib secara berjemaah tadi, kemudian kita sambung berkaitan dengan pengajian ataupun kuliah maghrib, sekurang-kurangnya Allah Ta'ala telah memberikan kita anugerahnya sebanyak 9 anugerah. Yang pertama adalah Allah Ta'ala berikan kepada kita fadilat kelebihan solat berjemaah, yang mana fadilat solat berjemaah berbanding dengan orang yang tidak solat berjemaah di surau ataupun di masjid adalah sebanyak 27 kali ganda. Dengan kata lain, level kita dengan level orang yang tak solat berjamaah 27 kali ganda bezanya. Kalau semua masuk syurga, kalau semua karya ini masuk syurga, kita berada 27 tingkat yang paling atas. Sekarang ini kalau kita beli rumah kondo, paling atas, lagi mahal. Sama juga dengan syurga, lagi atas, lagi mulia. Yang kedua yang kita dapat, setiap langkah kita ke surau ataupun ke masjid untuk mendirikan solat secara berjamaah, dihapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Dosa-dosa kita yang kecil itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tak kita buat dosa? Sangat banyak. Yang ketiga, Allah Ta'ala dengan setiap langkah itu, kalaulah seorang itu 10 kali langkah, 10 kali ganda Allah angkat darjat dia. Kalau seorang itu langkah dia kecil, jadi 100 kali langkah, 100 kali gandalah dia punya level tingkatan di dalam syurga Allah SWT. Berapa dah? 3. Yang keempat, malaikat mendoakan kepada kita 3 benda. Apa doa malaikat kepada kita? Allahumma irhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Selepas kita solat berjemaah tadi, 3 pula doa yang malaikat doa kepada kita. Kita dengan malaikat, mana doa yang paling mustajab? Doa kita ke doa malaikat? Doa malaikat. Kerana apa? Kerana malaikat tidak pernah melakukan dosa. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ada berapa dah adik-adik? Berapa dah fadilat kita dapat? 4. Hadis yang lain pula, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kita dapat apa? Dapat turunnya ketenangan.
Hadis itu membawa maksud tidaklah berkumpul satu kelompok manusia macam kita ini di dalam salah satu rumah daripada rumah Allah. Surau Ad-Diniyah ini adalah salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka buat? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, mereka belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dengan kata lain, dengar kuliah, mengaji. Apa yang mereka dapat? Nazalat alaihimus sakinah, turunnya ketenangan. Masuk je masjid, hati kita jadi healing. Betul tak? Rasa sangat tenang sangat. Oleh sebab itu, kalau dulu ataupun kalau kita perasan, kalau masuk kuliah-kuliah maghrib, mungkin ada setengah daripada kita tertidur. Sebab apa? Berada dalam ketenangan. Ada satu peristiwa ketika kami belajar di Mesir dulu, seorang Syekh Fathi Hijazi, seorang syekh yang sangat alim dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu balaghah. Ada seorang daripada kami itu tidur. Kemudian kami nak kejutkan. Dia kata tak perlu kejutkan, biarkan. Kerana sahabat kamu ini sedang tidur di dalam salah satu daripada taman-taman syurga Allah SWT. Tapi adik-adik jangan tidur pula sekarang. Kekal tak tidur. Kemudian wa ghashiyatuhumur rahmah, dipercikkan kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat bersama dengan kita. Dan yang last kali, anugerah yang ke-9, wa zakarallahu fi man indah, Allah Ta'ala sebut satu persatu nama kita. Ahmad bin Fulan, Haji bin Haji Fulan, satu persatu nama kita yang ada di dalam perkumpulan ini, yang Allah Ta'ala sebutkan namanya satu persatu di dalam perkumpulan yang lebih mulia dan lebih indah daripada perkumpulan kita ini, iaitu perkumpulan para malaikat. Maka perbanyakkanlah doa kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita. Yang mana ada sakit, Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya. Yang mana ada kesusahan, Allah Ta'ala permudahkan urusannya. Allahumma amin. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita baca ataupun hari ini kita dengar satu kisah 3 orang pemuda. Yang kisah ini Imam An-Nawawi menyebutkannya ataupun menceritakan, menyusunnya dalam bab Al-Ikhlas dalam kitab Riyadus Salihin. Kitab yang sangat famous, kitab yang sangat masyhur di kalangan tuan-tuan adik-adik yang saya kasih sekalian. Pernah dengar tak kitab ni? Pernah dengar. Kitab Riyadus Salihin. Dan pernah dengar tak nama Imam An-Nawawi? Pernah dengar? Adakah nama An-Nawawi itu nama dia ataupun nama sandaran dia? Namanya adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kenapa disebutkan An-Nawawi? Sebab dia lahir di satu tempat namanya Nawa, iaitu di pinggir kota Dimashq, di pinggir kota Damsyik. Apa dia buat Imam Nawawi ni? Dia sangat tekun dalam berkhidmat dalam mengaji ilmu agama. Bahkan dia diibaratkan sebagai the genius one, muharril mazhab Imam Syafi'i kita, orang yang telah memurnikan mazhab Imam Syafi'i kita, yang mana dia meninggal ataupun lahir pada tahun 731 Hijrah dan meninggal pada tahun 767 Hijrah, kurun yang ke-8. Seorang yang sangat genius. Pada umurnya 19 tahun, dia telah menguasai 12 cabang ilmu agama. Kenapa saya sebut ni? Menjadi motivasi kepada adik-adik yang ada depan ni, mengaji betul-betul seperti mana Imam Nawawi. Nanti balik baca atau carilah, ustaz boleh tak print satu kisah Imam An-Nawawi. Sangat hebat dan luar biasa kisah Imam An-Nawawi, seorang yang sangat genius. Maka orang kata, kalaulah dia genius, kenapa tak ambil ilmu perubatan, ilmu medik? Kan? Kalau genius dia kena ambil ilmu medik.
Ada satu coretan biografi yang menyebutkan bahawa Imam Nawawi pernah membaca kitab Qanun Ibnu Sina. Ibnu Sina terkenal dalam bidang perubatan, bidang medik. Dan Ibnu Sina meninggal pada tahun 430 Hijrah. Siapa lahir dulu? Ibnu Sina. Maka Imam Nawawi pernah baca kitab Qanun Ibnu Sina. Tapi dia tak ngam, rasa tak boleh ngam. Maka dia fokus kepada ilmu agama. Maka jadilah Imam Nawawi ini seorang tokoh dalam ilmu agama yang sangat masyhur. Adik-adik boleh lihatlah. Di antara karyanya yang sangat agung adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dalam bab ikhlas, Imam Nawawi mendatangkan satu hadis, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman. Abi maksudnya ayah. Pernah dengar satu nama Abu Hurairah? Abu Hurairah maksudnya ayah kepada Hurairah. Adakah Abu Hurairah tu ada anak nama Hurairah sehingga kan digelar sebagai Abu Hurairah? Bukan. Dia dikenali sebagai Abu Hurairah disebabkan oleh kucing. Kucing dalam bahasa Arab namanya Hirrah. Kalau anak kucing jadi Hurairah. Boleh faham? Kalau anak kucing jadi Hurairah. Apa istilah di sini? Istilahnya isim tasghir. Ada kitab besar nama kitab. Kalau kitab kecil kita panggil kutaib. Boleh. Maka Abu Hurairah maksudnya namanya nama sandaran dia, tapi nama dia sebenar ada nama yang lain. Cuma yang kita nak sebut dekat sini adalah nama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar. Umar kita pun pernah dengar kan, Sayyidina Umar. Maka kalaulah ayahnya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anaknya juga adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebutkan radhiyallahu anhuma. Kalau ketiga-tiga nama disebutkan, kita baca radhiyallahu anhum. Kalau disebutkan nama sahabat wanita, kita sebut radhiyallahu anha. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebelum kita pergi satu hadis, di dalam zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 Abdullah yang sangat famous. Dan 4 ini merupakan sahabat daripada kalangan sigar as-sahabah, sahabat yang muda, bukannya sahabat yang tua-tua. Antara sahabat yang tua Sayyidina Umar. Peringkat anak ni ada 4 Abdullah yang sangat famous dan mereka ini menjadi rujukan dalam bidang agama. Kita sebut ulama. Antaranya adalah 4 itu adalah Abdullah bin Umar, yang hadis yang kita baca ini. Yang kedua adalah Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Az-Zubair. Yang keempat adalah Abdullah bin Amru bin As. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhaluh fanhadarat sakhratun minal jabal. Nabi menceritakan satu kisah 3 orang pemuda yang mana kisah ini telah berlaku sebelum zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, adik-adik yang saya muliakan, adakah sekiranya Nabi menceritakan satu kisah, kisah itu benar atau palsu? Benar. Setiap kata-kata yahtamil as-sidqu wal kazim. Kata-kata kita ni, kita cerita dekat kawan kita, boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Tak percayalah. Sebab itu kita ada istilah taukid. Wallahi, inna,
Sebab apa kita nak menguatkan pernyataan kita itu. Tetapi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar belaka. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dalam surah An-Najm. Semua yang Nabi sebut itu adalah wahyu semata-mata, semua benar. Maka kisah ini kisah benar, bukannya kisah dongeng semata-mata. Ada 3 pemuda daripada zaman sebelum kamu, sebelum zaman sahabat. Nabi bercerita kepada sahabat. Bukannya Nabi sentiasa menyuruh bagi arahan saja kepada sahabat. Nabi ini seorang manusia dan orang lain sahabat Nabi pun seorang manusia. Maksudnya ada ketika nak dengar cerita, ada ketika boleh diarah, boleh disuruh. Tapi kalau kita tengok kebanyakan ayat dalam Quran banyak berkaitan dengan suruhan atau perintah, ataupun banyak berkaitan dengan cerita. Adik-adik tahfiz boleh kaji kan, berapa peratus dalam Quran itu berkaitan dengan cerita, kisah, ataupun mana banyak antara suruhan perintah Allah dengan cerita dalam Quran. Adik-adik boleh kaji. Lepas tu kita buat kuis kan. Ada 3 pemuda. Apa 3 pemuda ini buat? Dia telah pergi ke satu gua dan mabit, berehat di gua itu seketika. Dan apa yang berlaku selepas itu? Fan hadarat as-sakhrah, fan hadarat sakhratun minal jabal, jatuh satu batu yang besar. Fasaddat alaihimul ghar, maka dia terkepung di dalam gua tersebut. Batu dalam bahasa Arab ada yang disebutkan sebagai hajar. Sebab itu dalam elemen dalam Kaabah itu namanya Hajarul Aswad, batu. Apa beza hajar dengan sakhrah? Sakhrah ni batu yang besar. Kalau hajar, batu kecil. Kita lontar ataupun haji-haji yang lontar jamrah tu, lontar batu kecil ke lontar batu besar? Batu kecil, hajarat. Kalau lontar batu besar sampai orang depan mati tu kan, tak pasal-pasal. Maka batu itu menutup seluruh gua, tak boleh keluar. Dia orang cari jalan, tak dapat keluar. Faqalu, dan mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u wallaha bi salihi a'malikum. Mereka kata tidaklah ada satu benda yang boleh melepaskan kita daripada batu besar ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal kebajikan kita yang soleh. Dah putus asa ni, tapi ada satu benda yang menjadi perisai ataupun senjata orang mukmin adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini senjata bagi orang yang beriman. Dah habis cara dah, congkel benda tu, congkel sini, tak dapat keluar juga. Maka yang paling penting adalah berdoa. Dan doa pula disebutkan dalam hadis ini, doa dengan amal kebajikan kita yang soleh. Maka berkata qala rajulun minhum, berkata pemuda yang pertama, Allahumma kana li abawan syaikhani kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Sesungguhnya dia kata, aku ada 2 orang tua yang sangat berusia, sangat tua. Ibu dan ayah dia ni sangat tua. Dan dia tidak memberikan makanan atau susu sebelum dia bagi kepada anak-anak dia tu, dia bagi dulu kepada orang tua dia ni. Dengan kata lain, orang tua dia ni duduk dengan dia, duduk di rumah dia, dan dia bagi dulu kepada ibu dan ayah dia sebelum dia bagi kepada anak-anak dan isteri dia. Satu hari fana abi talabus syajari yauma, maka satu hari dia keluar mencari rezeki. Falam urih alaihima hatta nama, kemudian dia tak balik kecuali dia lihat ketika dia balik itu ibu dan ayah dia telah tertidur.
fahalabtu lahuma ghabuqahuma, maka dia pergilah perah susu untuk bagi minum, bagi makan kepada ibu dan ayah dia tadi. Fawajadtuhuma naimaini, tapi dia tengok masih lagi tidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala, dan dia rasa segan untuk kejutkan ibu dan ayah dia yang sedang tidur tadi, dan dia pun tak bagi lagi kepada anak dan isteri dia susu yang dia perah tadi. Kemudian apa dia buat? Falabistu, kemudian dia berehat seketika. Wal qadahu ala yadi, dan bekas susu tadi itu masih lagi di tangan dia. Antaziru istiqazahuma hatta bariqal fajar, hatta bariqal fajru was-saibatu yatadawna inda qadami. Dia tunggu tak bangun-bangun ibu dan ayah dia tadi sehinggalah terbitnya fajar, sehingga subuh. Dan anak-anak dia ni masih lagi mengengek-ngengek nak minta susu. Nak susu. Dia tak bagi lagi, sebab apa? Dia nak bagi dekat ibu dan ayah dia dulu. Kemudian apa yang dia buat? Fastayqadha fashariba ghabuqahuma, dan last kali ibu dan ayah dia bangun sebab dah pagi, dan ibu dan ayah dia pun minumlah daripada bekas tersebut. Maka dia kata, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fih min hadhihi as-sakhrah. Dia kata, dia berdoa, ya Allah, sekiranya apa yang telah aku buat tadi, yang dia berbakti berkhidmat kepada ibu dan ayah dia tadi, zalika ibtigha'a wajhika, semata-mata kerana-Mu ya Allah, ikhlas kerana-Mu ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi minas sakhrah, maka lepaskanlah kami, bebaskanlah kami daripada batu besar yang sedang mengepung ataupun yang berada di hadapan kami. Dan apa yang berlaku? Fanfarajat syai'an, maka terbukalah sedikit ruang daripada gua tersebut. Adakah mereka tiga-tiga ni boleh keluar? La yastati'una al-khuruj, tak boleh keluar lagi. Buka sikit saja, tak lepas-lepas saja. Qala al-akhar, maka berkatalah pemuda yang kedua. Apa amalan pemuda kedua pula? Kita tengok. Allahumma innahu kanat li ibnatu am kanat ahabban nasi ilayya, wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalu an-nisaa. Ya Allah, sesungguhnya bagi aku ada seorang sepupu perempuan, saudara perempuan, sepupu perempuan, yang mana saudara perempuan itu, sepupu aku yang perempuan itu sangat aku kasih, sangat aku cinta, seperti mana kasihnya seorang lelaki kepada perempuan. Adik-adik sedap ke cerita ni? Jangan syok sangat. Apa yang dia buat? Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Dia sangat suka, dia try lah sepupu perempuan dia ini, tapi apa yang dia dapat? Famtana'at, dapat friend zone sahaja, di reject, tak boleh jadi awet, kena reject. Dahlah kena reject, yang perempuan ini keluar daripada tempat itu, daripada kampung dia, tinggalkan dia. Dahlah kena reject, yang perempuan ini pula pergi tempat lain. Fras menonggeng kan. Satu ketika, faja'atni fa'ataituha 20 wa 200 dinar. Satu ketika sepupu perempuan dia ini sangat berhajat, nak sangat guna duit, dan pemuda ini telah memberikan duit, harta kepada sepupu dia ini sebanyak 120 dinar. Satu dinar hari ni berapa ringgit? Kalau tengok dalam Google kan, nilai emas hari ni satu dinar bersamaan dengan 4.25 gram, iaitu bersamaan dengan 760 ringgit satu dinar.
Darab dengan 120 berapa ratus ribu. Dia bagi 100 sekurang-kurangnya 110 ribu dia bagi dekat sepupu dia ni. Dengan syarat apa? Dengan syarat an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Dengan syarat kita duduk sama-sama dalam bilik yang gelap dan berkhalwat. Adakah dia kena reject lagi? Yang perempuan ni terima ke tak? Fa fa'alat. Perempuan ni terima. Sebab apa? Sangat terdesak, nak sangat guna duit. Maka dia pun buatlah. Kemudian iza qadartu fansaraf iza qadartu alaiha. Dan ketika itu dia sangat berkuasa ke atas perempuan tersebut. Dia boleh buat apa saja yang dia buat kepada sepupu dia itu. Wa fi riwayah, pada riwayat yang lain mengatakan falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Ketika mana dia nak melakukan perbuatan tersebut, iaitu zina tersebut, maka berkatalah perempuan itu ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah oleh kamu akan Allah, ingatlah Allah. Maka dia pun kata wala tafuddal khatam illa bihaqqiha, janganlah engkau memasukkan keris ke dalam sarunnya tanpa hak. Maksudnya yang sepupu perempuan dia minta kahwin, jangan buat ni, ingat Allah, kahwinlah, kita jom kahwin. Apa lelaki tu buat? Fansaraftu, maka dia pun tinggalkan. Dia tersedar, tersentak, ya Allah, kan, dia bertaubat, dia keluar, lari ataupun tinggalkan perempuan ataupun sepupu dia itu tadi. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilaiha. Walaupun dia kata dia masih lagi cinta kepada sepupu dia itu, tapi sebab apa? Takut kerana Allah. Dahlah dia tinggalkan perempuan dia, duit pun tadi dia tinggalkan juga sekali. Bukan cop ambil balik duit tu, tak ada, tinggal sekali semua. Perempuan sepupu dia pun tinggal, duit pun dia tinggal. Maka dia kata Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, sekiranya aku buat itu semata-mata kerana-Mu ya Allah, maka lepaskanlah kami daripada batu yang besar. Apa yang berlaku? Fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Terbukalah sedikit lagi ruang gua tersebut, tapi masih lagi tak boleh nak keluar. Lekat lagi dalam tu, terkepung lagi. Maka berkata yang ketiga. Apa amalan ni? Orang yang ketiga ni. Wa qala ats-tsalits Allahumma istajartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa zahaba. Ya Allah, sesungguhnya aku ada orang yang aku upah, orang gaji, dan dia ini seorang majikan, dan hari itu dia telah memberikan semua orang gaji dia upah yang dia sepatutnya dapat, kecuali seorang orang gaji ini dia telah tinggalkan lebih awal. Adakah majikan ni, pemuda yang ketiga ini guna duit tu? Untungnya tak ada seorang ni tak nak ambil duit ni, masuk poket lah. Bukan, dia ambil bahagian orang gaji dia yang tak ambil upah tadi. Bukan tak nak ambil, tapi telah beredar lebih awal. Maka dia fasammartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Dia ambil bahagian orang yang tak ambil tadi, maka dia invest, dia laburkan bahagian itu, maka beranak pinaklah hartanya. Dan ketika mana dah jadi banyak harta tersebut, time tu lah orang yang tak ambil upah tadi datang balik. Time nak kaya tu lah dia datang. Time miskin, time tengah buat cangkul, tengah buat invest, tak ada pula datang kan. Tanya apa jadi dengan harta dia. Tapi time dah banyak duit, tu lah dia datang. Dan dia datang, dia pun kata faja'ani
ba'dahin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Dahlah dia datang, dia minta pula, mana upah yang kau tak bagi lagi hari tu? Agak-agak pemuda yang ketiga ini dibagi tak? Kan? Fakultu kullu ma tara min ajrika. Dia kata, apa yang kamu tengok di hadapan kamu ini semua milik kamu. Daripada minal ibil wal bakar wal ghanam wal raqi, daripada unta, lembu, kambing dan hamba-hamba ni semua milik kamu yang kamu tengok depan ni. Faqala, maka yang orang gaji dia kata, ya Abdullah la tasta'zi bi. Engkau ni sindir ke? Ish, takkanlah semua itu depan ni aku punya. Aku punya upah itu sikit saja. Takkanlah semua itu depan tu aku punya. Kamu ni mengada-ngada ataupun saja nak apa? Nak sinis kan? Sarcasm. Dia pun kata fakultulah. Tak, aku tak menghina, aku tak mengejek, tak sindir. Semua depan kamu ni kamu punya. Agak-agak orang gaji tu ambil ke tak harta dia? Fa akhazahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Dahlah dia ambil harta dia, dia tak tinggal satu sen pun dekat majikan dia tadi. Padahal majikan dia yang buat invest tu, yang laburkan semua harta tu jadi banyak. Tapi orang gaji ni dia kata, oh semua ni harta aku, tak apalah, aku ambil semua. Dalam hati mesti rasa, takkan tak bagi saya RM1 kot dekat aku kan? Tak, dia ambil semua. Maka dia kata, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fih. Fanfarajatis sakhratu fakharaju yamshun. Maka dia kata, ya Allah, sekiranya apa yang telah aku lakukan ini kerana-Mu ya Allah, semata-mata ikhlas kerana-Mu ya Allah, maka lepaskanlah kami daripada batu besar ini. Maka terbukalah lagi ruang tersebut, maka mereka boleh keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Apa pengajaran kita dalam hadis ini? Pertama adalah setiap kali ada kesusahan, mestilah kita berikhtiar dulu, cari jalan dahulu, bukannya terus putus asa. Dan yang kedua, selepas mana kita dah berikhtiar, mestilah kita mencari jalan untuk mengharapkan pertolongan daripada Allah. Kan? Sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habislah ikhtiar, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita berdoa, ada banyak cara untuk kita boosterkan, untuk kita mempercepatkan kabulnya doa kita. Antaranya yang disebutkan oleh ulama adalah setiap kali kita membaca satu amalan itu, yang mana amalan itu mempunyai fadilat diampunkan dosa. Contohnya kita kata, selepas selesai solat berjemaah, selepas kita berzikir 33 kali, campur semua 100 kali itu, fadilatnya adalah dihapuskan dosa kita walau kana misla zabadil bahri. Dihapuskan semua dosa kita walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita dengar fadilat macam tu, maka ketika itulah kita kena ketahui bahawa doa kita ketika itu sangat mustajab. Doalah banyak-banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara kita nak boosterkan lagi, nak cepatkan lagi kabulnya doa kita adalah doa secara zahril ghaib. Doa kepada kawan kita secara dia tidak sedar. Ada banyak adik-adik kat sini kan. Contohnya Ahmad doa dekat Ali, ya Allah, berikanlah Ali seorang ilmu yang berkat, otak yang genius. Tapi si Ali ini tak tahu yang Ahmad ni doa dekat dia. Maka ada satu hadis menyebutkan ada satu malaikat yang berada di samping orang tersebut, dia akan kata walaka mislu, bagi engkau doa seperti mana engkau doa kepada kawan kamu. Kalau kita doa yang paling baik kepada kawan kita, malaikat doa yang paling baik buat kita. Dan seperti mana yang kita sebutkan tadi, doa kita dan doa malaikat, mana yang lebih mustajab?
doa malaikat. Maka carilah doa malaikat dengan cara kita berdoa kepada kawan kita tanpa kawan kita tahu yang kita doa dekat dia. Maka doalah semua kawan-kawan kita ni, semua kawan-kawan kita satu persatu. Doa orang ni, doa orang ni. Ya Allah, berikanlah Ahmad isteri yang solehah, cantik. Maka Allah Ta'ala berikanlah kita sama juga. Boleh? Suka adik-adik bab tu. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang kedua. Yang ketiga, kita boosterkan doa kita dengan cara setiap kali kita doa, kita selangi dengan selawat. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ali Jabir almarhum, terkenal kan? Syekh Ali Jabir, ulama Indonesia. Dia kata dia amalkan dan mujarab. Contohnya kita doa, Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita doa lain pula, Allahumma faqihna fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita doa lain pula, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan kita doa macam tu ketika kita jadi imam. Makmum tunggu bila lah nak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, bila nak habis doa ni. Masa kita solat sendirian, doalah banyak-banyak. Yang kita jadi imam kena khafif, kena mempercepatkan, kena ringkas. Sebab apa? Kita tak tahu dalam solat, dalam jemaah itu ada ahli ashabul a'zar, ada orang yang berhajat nak cepat, ada orang yang uzur, tak boleh diri lama. Kita pula pergi baca satu Baqarah, jenuh kan? Dalam bab itu kita pun kena pandai dalam bab menjadi imam. Dan yang keempat, cara kita nak boosterkan doa kita supaya dikijabkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat adalah cara yang keempat dalam hadis ini disebutkan, iaitu konsepnya kita bertawassul. Kita bertawassul dengan amal soleh kita. Ada banyak amal soleh yang kita lakukan. Kita basuh baju, amal soleh. Kita ucap ucapan yang baik, amal soleh. Banyak amal soleh. Lebih-lebih lagi, ada amal soleh yang kita sembunyikan daripada mata manusia. Yang itu lagi berkat, lagi ikhlas. Sebab apa? Kita tak tunjuk depan orang. Kita dengan Allah sahaja yang tahu. Kita gunakan amalan tersebut untuk kita memohon hajat daripada Allah Subhanahu Taala. Dalam hadis ini ada 3 tadi amalan. Pemuda pertama dia berbakti kepada ibu bapanya. Pemuda kedua dia menolak hindarkan diri daripada maksiat. Dan yang ketiga, pemuda itu buat apa? Dia menginfakkan. Upah dia tadi dia tak ambil. Maka itu amal soleh yang banyak, bertawassullah. Sebab apa? Bertawassul dengan amal soleh ini tidak ada khilaf dalam mana-mana mazhab. Semua ulama bersepakat bahawa bertawassul dengan amal soleh harus jaiz, dibolehkan dalam syarak. Sebab apa? Berpandukan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Adik-adik boleh rujuk nanti. Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan menuju Allah. Bertawassullah dengan amal soleh kita. Itulah cara kita nak bertawassul. Boleh jadi ketika mana kita ada kesempitan, maka ketika itulah, ya Allah, aku telah buat macam-macam dan aku gunakan amal yang aku rahsiakan daripada mata pandangan manusia ini, maka tolonglah aku daripada perkara yang susah ini. Tapi syaratnya, adik-adik, ibu-ibu yang saya muliakan, ayah-ayah, syaratnya adalah mestilah kita berpegang bahawa bukannya amalan tersebut yang memberi manfaat. An-nafi' wad-dar huwa Allah. Yang memberi manfaat, yang memberi mudarat adalah Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Semua ni yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita kata lepas pada kita dah doa, contohnya hujan lebat, kita pun kata, ya Allah,
Jangan turun hujan sebab apa? Esok nak pakai baju tu. Kan? Dah basah baju. Maka Allah Ta'ala berhentikan hujan. Kita pun kata kat kawan kita, tengok aku doa tadi. Hebat tak aku? Daripada yang ikhlas tadi dah jadi sombong, riak, takabur dah. Maka jagalah hati kita, beramallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal soleh kita, dan mana kita ikhlaskan hati kita dalam beribadat dan beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita telah melakukan amalan tersebut, kita bertawassullah kepada Allah SWT. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala cepatkan kabul doa-doa kita itu, yang mana disebutkan sebentar tadi, yang kita sebutkan ada 4 cara untuk kita mempercepatkan kabulnya doa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa addaitah, wa la maridan illa shafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la mazluman illa nasartah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Apa yang kurang dan silap itu kelemahan dan kesilapan diri saya. Silalah tegur saya sekiranya ada silap. Kullu min indillah, dan semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.